السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bertemu sekali lagi malam ni masih berbicara tentang buku kita yang kita dah baca sebelum ni, iaitulah menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Iaitu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sangat rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sangat suka, kita berusaha untuk dalam hidup ini menepatkan atau menepati amal ibadat seperti mana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah sebut atau membaca beberapa perkara sebelum daripada ini tentang bagaimana kesungguhan para sahabat ni dalam menghidupkan atau mengamalkan sunnah Nabi. Bagaimana kita tahu sunnah Nabi ni iaitulah apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Sama ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, pengakuan Nabi, sifat fizikal Nabi, sifat akhlak Nabi, semua benda yang dikaitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disandarkan secara sahih, maka kita panggil sunnah. Kita dalam ibadat, hak paling utama sekali dalam ibadat, tak ada contoh teladan yang lebih baik, lebih daripada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baru ni kita berusaha, kita puasa Ashura. Hari ke-10 Muharram kita pakat puasa. Sebab Nabi puasa hari tersebut. Dan kita juga puasa hari ke-9. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la in baqitu ila qabilin la asubanna tasi'. Kalau aku panjang umur sampai tahun depan, aku akan puasa juga hari ke-9. Jadi alhamdulillah baru ni ramai orang kita ni puasa. Yang ke-9, 9 dan 10 Muharram, ramai daripada kalangan kita puasa. Alhamdulillah bagi yang puasa. Bagi yang tak puasa mungkin boleh cuba lagi tahun depan, sebab fadilat dia mengampunkan dosa selama setahun. Tapi al-kisah tentang sunnah ni, kebanyakan kita hati ni memang dah nak ikut Nabi, nak buat sunnah Nabi. Yang menghalang kita daripada mengikuti sunnah Nabi ialah kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu sunnah. Dah tak? Kadang-kadang kita tak tahu, rupanya ada sunnah dalam masalah ni. Sebagai contoh tadi ada orang tanya masalah doa dalam sujud tilawah. Kita duk biasa baca, apa kita biasa baca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Adalah riwayat tu mengikut riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga riwayat daripada Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Bila kita baca doa dalam sujud tilawah, sujud hari sejadah tu kan, sujud hari sejadah, sujud sejadah hari Jumaat tu kan,
Kita baca ke apa? Tidak kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa tu ada dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasa'i. Jadi boleh diamalkan doa tersebut. Ada orang tanya pula, boleh tak kita baca Allahumma aktub li biha indaka ajra wa dha' anni biha wizra waj'al li indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Orang tanya, ada tak no? Kita pun kadang-kadang lupa. Tengok-tengok rujuk Allah, rupanya memang ada dalam riwayat Al-Imam Tirmizi. Jadi kenapa selama ni tak baca? Sebab kita tak tahu adanya doa tu. Sebab kita tak tahu adanya doa tersebut. Sebab tu kadang-kadang perkara sunnah ni tuan-tuan, saya yakin bukan kita tak nak buat. Cuma kita tak tahu benda tu sunnah. Atau kadang-kadang kita terlupa. Oh, rupanya perkara ni ada dalam sunnah Nabi. Orang Islam, orang mukmin, kalau dia tahu benda ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan genggam sekuat-kuatnya. Sebagaimana Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, gigitlah dia dengan gigi geraham. Itu sifat kita orang mukmin. Cuma boleh jadi antara kita tahu ataupun kita tak tahu saja. Betul tak? Kalau kita tahu benda ni sunnah, pasti kita nak buat, pasti kita nak amalkan. Dulu-dulu kita pun tak tahu hari Ashura ni sunat puasa. Sekarang ni bila dah kempen orang ajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh kita tahu rupanya hari Ashura ni sunat puasa. Pasal apa? Inilah nilai ilmu. Nilai ilmu. Jadi kita kena banyakkan lagi tuan-tuan bacaan-bacaan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bagaimana amal perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah aspek-aspek, dan kita hari ini dalam satu kitab iaitu sunnah-sunnah yang dilupakan, kita nak baca hadis-hadis berkaitan dengan amal ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita tahu atau mungkin sebahagian kita tak pernah dengar hadis itu. Jadi bagi siapa yang pernah dengar, kurang-kurang dia amalkan sekali pun tak apa dah. Macam kita doa dalam sujud, doa dalam rukuk, banyak doa Nabi. Doa iftitah kalau kita baca biasanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Tapi kita tak pernah, bila kita tahu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Rupanya ada dalam hadis. Malah itu lebih sahih daripada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi kita baca tuan-tuan. Hari ni oleh kerana lama dah tertangguh buku kita ni, kita nak baca dalam bab at-taharah. Apa benda sunnah yang mungkin orang tak tahu, tak ingat, tak perasan dalam berwudu, benda hak Nabi buat yang kita lupa nak buat. Sama ada kita lupa tu kita dah tahu dah, cuma kita terlupa, ataupun memang sebelum ni kita tak tahu. Jadi bila kita tahu dan diperingatkan, kita pakak-pakak buat seperti mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Pertama, dia kata sini, al-istinsyaq, masuk air dalam hidung. Bila berwudu, berapa ramai orang ambil air semayang, dia masuk air dalam hidung. Kita tahu benda ni sunat kan? Tak. Orang kata kalau rukun, tak, pak kering, pak basah, dua kering. Tak. Jadi apa tu? Hak basahnya muka, tangan, kepala, kaki. Hak tu hak basah. Dua kering, niat dan juga tertib. Tu rukun wudu. Jadi kalau tak masuk air dalam hidung, sah dah ambil wudu? Sah ke tak sah? Sah.
Tapi kita sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan sekadar nak cari sah ataupun tidak salat. Kita nak cari sempurna ataupun tidak ibadat kita. Ambil air, masuk air dalam hidung. Kita tahu tak benda ni sunnah? Mungkin ada orang tahu, mungkin ada orang tak tahu. Yang tahu dah selama ni, buat ke tak buat? Benda sunnah ni Nabi buat ni. Kalau kita tahu satu sunnah kita tak buat, Allahu Akbar, rugi. Padahal sunnah ni sekali kita buat, betapa banyak pahala kita dapat. Cuba bayangkan orang yang meninggalkan sunnah masuk air dalam hidung setiap kali wuduk. Berapa kali dia ambil wuduk sehari semalam? Dah berapa tahun dah dia ambil wuduk? Dia meninggalkan sunnah. Kalau sunnah tu pahala banyak, berapa banyak dah pahala-pahala yang dia sia-siakan, yang sepatutnya ada masuk dalam kantung pahala dia. Sekadar semudah masuk air dalam hidung je, dia telah menghidupkan satu sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita perhati. Betapa Nabi ajar, betapa kita mensia-siakan ajaran Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tirmizi serta Ibnu Majah dan juga ulama-ulama yang lain, daripada Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu, yakni sempurnakanlah basuhan wudu. Basuh betul-betul anggota wudu, Nabi pesan. Wa khallil bainal asabi', Nabi suruh kita khallil ni sela-selilah. Kita buat macam tu. Kita ambil wudu, kita ambil air sembahyang, kita buat macam tu. Kita menyela-nyelakan jari antara jari jemari. Nak suruh rata ambil air basuhan wudu. Nabi suruh kita buat macam ni. Kalau kita ambil sembahyang wudu, kita peletar macam tu, sah tak? Sah, tak ada masalah. Tapi kita meninggalkan sunnah ni. Nabi suruh buat. Dan Nabi kata, wa baligh fil istinshaq, dan bersungguh-sungguhlah membersihkan hidung, masuk air dalam hidung. Istinshaq ni masuk air dalam hidung. So, Nabi suruh masuk betul-betul. Illa an takuna sha'ima, kecuali sekiranya kamu berpuasa. Kalau puasa masuk sikit-sikit tak apalah. Kalau tak puasa masuk sungguh, Nabi kata wa baligh, masuk betul-betul, sungguh-sungguh waktu basuh air dalam hidung. Berapa ramai kita buat sunnah ni? Rugi kalau kita tak buat. Pakak buat lepas ni, boleh tak? Ambil sunnah ni. Sunnah basuh, masuk air, ambil wudu, basuh hidung. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dalam kitab-kitab mereka. Ibnul Mulaqqin berkomentar, hadis ini disahihkan oleh para imam ahli hadis seperti At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baghawi. Maknanya hadis ni boleh diamalkan dan disahihkan oleh sebahagian besar ulama hadis. As-San'ani menyebutkan dalam Subulus Salam, hadis tersebut adalah dalil untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq. Istinsyaq ni masuk air dalam hidung lah. Bagi orang yang tidak berpuasa, sementara orang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk itu, agar air tidak masuk ke dalam kerongkong sehingga boleh membatalkan puasa. Kalau orang puasa sedut sikit je. Kalau orang tak puasa sedut banyak pun tak apa. Sedut ni tuan-tuan jangan sedut sampai telan. Cara dia, kita ambil air tu, kita sedut sikit, masuk dalam hidung.
kemudian kita hembus balik. Dia bagi istinsyaq dengan istinthar. Masuk, kemudian hembus balik. Seperti kita berkumur, kita tak telan. Kita kumur, kita buang balik. Macam itulah juga masuk air dalam hidung. Kita masuk, sedut sikit, kemudian kita hembus. Itu sunnah. Sunnah. Pendapat senada, selain itu, hadis ini menunjukkan bahawa perintah bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq hukumnya tidak wajib. Kerana kalau wajib, tentunya seorang wajib berhati-hati dan tidak boleh meninggalkannya walaupun sedang berpuasa. Jadi hukum dia sangat-sangat dituntut sunat yang muakkad. Buatlah, kita ambil wuduk, seduk, hembus. Boleh pakai mula-mula buat pedih hidung juga mula-mula. Tapi kalau dah biasa lama-lama okey. Setiap hari kalau kita buat, berapa banyak dah sunnah, pahala sunnah yang kita dapat. Dan wuduk kita jadi lebih sempurna daripada wuduk tanpa basuh masuk air dalam hidung. Tuan-tuan, sunnah ni jangan kita anggap remeh. Tak apa benda sunnah. Kita tak tahu. Pahala benda sunnah ni, kita buat hidupkan satu sunnah yang orang tinggal, besar pahala dia. Apatah lagi Nabi SAW suruh kita bersungguh-sungguh dalamnya. Baik. Dalam berkumur dan masuk air dalam hidung, ada satu sunnah lain lagi. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan berkumur-kumur dengan beristinsyaq sekaligus. Makna Nabi dalam hadis, Nabi ni dia gabung antara kumur dengan basuh hidung, dia buat serentak. Macam mana? Kumur dengan masuk air dalam hidung serentak. Makna satu kali ambil air, kumur pun dia, masuk air hidung pun dia. Bagaimana? Okey. Mengambil setengah air dari telapak tangan untuk berkumur dan setengahnya lagi untuk beristinsyaq. Hanya cara ini boleh dilakukan dengan satu telapak tangan. Adapun kalau mengambil air dengan kedua atau tiga cedokan tapak tangan, boleh saja berkumur dan beristinsyaq dilakukan baik secara terpisah ataupun bersamaan. Jadi tak ada masalah. Kalau kita nak buat ambil air satu komor, satu hidung, satu komor, satu hidung, tak ada masalah. Cuma kita kena tahu bahawa ada kadang-kadang ada riwayat yang menunjukkan Nabi kita ni dia ambil air kumur dan juga masuk air dalam hidung. Jadi kita nak buat ambil suku-suku pun boleh, kita nak buat ambil sama pun boleh. Sebab itu termasuk dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tersebut berkaitan seperti berikut. Okey? Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat wuduk Nabi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Annahu afragha minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala aw madmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dhalika thalatha thumma qala hakadha wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat dia tunjuk cara ambil wuduk. Seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Waktu dia tunjuk cara ambil wuduk, dia pun basuh tangan dia. Dia basuh tangan dia. Kemudian dia ambil satu kaffin wahidatin, satu cedokan air, dia berkumur dan basuh hidung sekali. Lalu di hujung hadis tersebut dia buat macam tu 3 kali. Ambil sekali, kumur, masuk air hidung sekali. Ambil kumur, masuk air dalam hidung 2 kali. Ambil kumur, masuk air dalam hidung 3 kali.
Satu cedokan untuk kumur dan juga air hidung. Di hujung hadis tu sahabat ni kata, beginilah tata cara wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cubalah praktik sekali. Pasal apa? Aku ni, hari ni aku dengar hadis ni, aku nak cuba buat walaupun sekali. Pasal apa? Sayangnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak buat hak kita dengar Nabi buat ni, walaupun sekali kita buat. Kalau kita boleh buat banyak kali, kita jadikan amalan kita lagi bagus. Sebab apa? Kita beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma selama ni kita buat boleh jadi sebab tak ada orang bagi tahu kat kita, rupanya Nabi buat macam ni. Boleh. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini dengan jelas menyebutkan bahawa berkumur dan beristinsyak itu dari satu telapak tangan sekaligus. Ambil satu, kumur sikit, balance dia, masuk air dalam hidung. Masuk sikit lah. Lepas tu, buh ni, buang pula air dalam mulut. Mula-mula nak praktik mana dulu hak makan pukul diam payuh juga. Tapi oleh kerana kesungguhan kita nak buat seperti mana sunnah Nabi ni, kita usaha lama-lama jadi kebiasaan. Alhamdulillah sekarang ni dah jadi mudah. Ambil tu sebelah tangan pun tak apa. Dia jadi kebiasaan. Automatik dah. Tapi kita boleh buat sunnah Nabi. Seronok dah. Seronok tuan-tuan. Bila kita tahu cara kita ambil wuduk tu persis seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar juga melanjutkan, aku menjadikan hadis tersebut sebagai dalil sunnahnya menggabung antara berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, Imam Nawawi, imam kita kata, hadis ini merupakan dalil yang jelas bagi mazhab yang sahih dan terpilih bahawa sunnah dalam berkumur dan beristinsyak adalah dengan 3 kali cedokan tapak tangan. Setiap cedokan itu dia berkumur dan masuk air dalam hidung secara serentak. Imam Nawawi kata macam tu. Okey, itu hadis yang pertama. Siapa ada siapa? Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid. Seorang lagi sahabat meriwayatkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu tawadda'a faghasala wajhahu, akhadha ghurfatan min ma' famadmada biha wastanshaqa wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berwudu, dia basuh muka. Sebelum itu dia mencedok air, kemudian dia berkumur dan beristinsyak. Itu basuh hidung dengan air tersebut. Lalu dia berkata, beginilah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang ulama besar mazhab Syafi'i ni, dia kata apa? Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan digabungkan berkumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan. Dalil yang ketiga, seorang sahabat lagi nama dia Ali bin Abi Talib juga meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Ali radhiyallahu anhu kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famadmada thalathan wastanshaqa thalathan min kaffin wahidin. Dia kata, aku tengok Rasulullah berwudu, Rasulullah berkumur 3 kali dan basuh hidung 3 kali dalam satu cedokan air. Makna 1 kali cedok untuk kumur. 3 orang sahabat bagi tahu, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib. Hak ni hak dikumpulkan lah. Banyak lagi sebenarnya kalau boleh sebut. Okey. Baik. Sebuah hadis lain bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, iaitu riwayat Talhah bin Musarrif
dari ayahnya, dari datuknya, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dengan beristinsyaq. Jadi ada hadis kata Nabi pisah, ada hadis Nabi kata Nabi buat satu. Tapi yang buat Nabi kata Nabi berpisahkan ni, darjat dia tak kuat sangat sebenarnya. Hak kuat, kekuatan darjat hadis sahih ni Nabi ambil daripada satu cedokan untuk kumur dan juga basuh air dari hidup. Tuan-tuan, kalau dapat hadis sunnah ni satu ya malam ni, kita buat sunnah ni untuk sepanjang hidup kita, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur banyak-banyak dah kita. Sebab apa? Bab sunnah wuduk ni bukan kita buat sekali dua je. Tiap-tiap hari tu 4-5 kali kita buat. Kalau setiap kali ambil nak solat kita ambil wuduk, paling kurang 5 kali. Nah, kalau celah-celah tu batal kita jaga wuduk, ambil semayang lagi. Banyak kali lah kalau kita boleh buat sunnah ni, banyak kali lah pahala kita dapat. Betul tak? Jangan dipandang remeh tentang sunnah ini. Tak isyak lagi tak bunyi tek-tek je. Bunyi lain. Baik. Jadi malam ni pakat kita perbaiki wuduk kita. Perbaiki wuduk kita. Ada benda juga hak kita biasa mungkin kita buat tapi mungkin kita tak perasan. Iaitu sunnah Nabi dalam berwuduk selain daripada Nabi basuh tangan 3 kali. Hak kita buat dah. Kumur kita buat dah. Basuh air dalam hidung tu jarang kita buat. Hak saya perhatilah, mungkin hak kat sini tengok buat belaka tu alhamdulillah. Mungkin salah saya kata kita tak buat, sini buat belaka dah. Tak, kalau buat belaka dah alhamdulillah. Kalau tak buat lagi kita pakat buat. Ambil kumur dah, walaupun tak ada air ni, ambil basuh tangan 3 kali, ambil tadas sekali, kumur, seduk masuk dalam hidung, embus sekali. Kemudian ambil wuduk, kumur, masuk air dalam hidung, buang air 2 kali. Buat sekali lagi, kumur, masuk air dalam hidung, embus, ludah air tu 3 kali. Selesai. Kumur, basuh hidung. Kemudian kita pun ambil wuduk, basuh muka 3 kali. Daripada sini ujung rambut sampai bawah ni, bawah dagu, ujung telinga sini sampai ujung telinga sini. Basuh berapa kali? 3 kali. Yang ni insya-Allah semua orang buat sama. Sebab ni rukun. Tebing tinggal hak ni batal wuduk kita. Asal ni hak ni rukun basuh muka ni. Kemudian basuh tangan. Bila basuh tangan ni sunnah hak Nabi ajar sebut khalil. Kita pun sela-selakan jari kita. Waktu kita nak ambil tu, kita basuh tangan kita, kemudian kita buat macam tu. Nak katakan wuduk. Sunnah. Kalau kita buat macam tu celup air gitu sah juga kalau kena. Kalau tak kena tak sah lah. Tapi kalau kena sah. Cuma sunnah ni tak dapatlah pahala sunnah ni. Tak, kita buat macam tu, basuh, kita buat macam tu. Tangan ni pula, kita buat, basuh, kemudian kita buat macam tu. Dapat 2 sunnah. Sunnah tadi masuk air dalam hidung, sela-sela jari tu kan. 2. Kemudian bila kita ambil basuh kepala, sapu kepala, bukan basuh, sapu kepala. Sapu kepala ni tuan-tuan, sepakat ulama 4 mazhab. Ulama 4 mazhab sepakat cara yang paling sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk ialah Nabi ni letak ambil air ni, tak tangan dia depan kepala, kemudian tarik sampai belakang. Maknanya Nabi sapu semua kepala sampai ke belakang, kemudian tolak balik ke depan. Yang tu kalau kita tengok hadis Nabi, Nabi buat macam tu. Nabi kita kalau ambil wuduk, basuh sampai belakang, kemudian sampai ujung ni, tarik balik sampai ke depan. Sunnahnya begitu. Kalau kita ambil basuh 3 depan sikit ni, 3 ni sah ke tidak sah? Sah mengikut pandangan mazhab Syafi'i.
Tapi Imam Syafi'i ni kita kena faham antara perbahasan ulama sah dengan sempurna lain. Imam Syafi'i dia khilaf ulama qadar basuh kepala. Sapu kepala ni qadar mana paling minimum boleh sapu kepala dan dikira sah. Hak paling sikit sekali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau 3 urat rambut pun dah kira sah dah. Paling sikit mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak boleh 3 rambut. Kalau mazhab Hanafi ke mazhab Maliki dia kena basuh kepala banyak sikit. Sama ada 1/3 atau 2/3 kepala. Mazhab Hambali paling ketat. Dia kata Nabi basuh semua-semua. So mazhab Syafi'i walaupun dia kata sah basuh 3 orang, tapi sebenarnya sepakat 4 mazhab sunnah itu Nabi SAW dalam mengambil wuduk, Nabi akan sapu semua kepala dia daripada depan sampai belakang. So kalau kita nak ibadat kita sempurna, saya tak bincang sah tidak sah, sah mengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau level sempurna, kita buat sunnah Rasulullah SAW. Boleh ke tak boleh? 3 pun dah. Kita baiki wuduk kita. 1, masuk air dalam hidung. 2, sela-selakan jari waktu wuduk. 3, sapu kepala ni sampai ke belakang penuh. Nah, sapu belakang. Tak ada orang kata mu ni ambil wuduk ni mazhab mana? Tak ada mazhab Syafi'i pun memang suruh macam tu. Sebab sunnah Nabi memang Nabi sapu kepala sampai ke belakang. Cuma ulama dia bahas qadar paling minimal. Itu qadar paling minimal sah tu. Jadi kita jangan ambil paling minimal, ambillah hak paling sempurna. Sebab apa tuan-tuan? Kelebihan mengambil wuduk yang sempurna ni, kalau mengikut hadis Nabi SAW, Nabi kata innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kamu ni bangkit-bangkit hari akhirat bercahaya kepala, kaki dan tangan. Ghurran muhajjalin ni kalau tuan-tuan tengok kuda hak ubun-ubun dia putih, kuda kaki dia pun kita panggil pakai stoking. Pernah tengok kuda pakai stoking? Dia tak pakai stoking macam kita. Bulu dia hitam sampai dekat pergelangan kaki dia warna putih. Ni kita panggil kuda pakai stoking. Istilah bahasa Arab ghurran muhajjalin. Nabi SAW guna istilah ni nak menunjukkan bahawa akhirat nanti orang yang beriman akan bercahaya wajah dia, kepala dia, kaki dan juga tangan dia. Tangan dan juga kaki. Sebab apa Nabi kata? Min atharil wudu. Kesan daripada air wuduk yang dia ambil di dunia. So kalau kita basuh ambil air sembahyang sempurna, maka sempurnalah cahaya kita. Anggota kita akan bercahaya kesan daripada basuhan air wuduk. So kalau kita ambil sapu kepala sampai ke belakang, kita harap cahaya tu akan sampai ke belakang juga, sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh pun, mazhab Syafi'i al-afdal, yang paling afdal sapu belakang. Tu semua sepakat. Ulama mazhab sepakat. Paling sempurna sapu kepala sampai ke belakang seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Lepas sapu kepala serentak dengan dia sapu telinga. Ada yang ambil air suku kemudian basuh telinga, boleh, tak ada masalah. Kemudian yang terakhir kita basuh kaki. Basuh kaki tu termasuk juga sunnah basuh kaki ialah menyela-nyelakan jari kaki seperti mana menyela-nyela jari waktu ambil basuh tangan.
Menyela-nyela jari kaki juga termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Pak dah sunnah tadi. Pak dah sunnah kita boleh buat. Hak tambah lagi lah. Kemudian selepas daripada itu, kalau kita sambung lagi dengan doa ambil wudu. Selepas wudu, doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita baca doa tu insya-Allah sempurna. Ada kadang-kadang ada orang ajar waktu nak qomuk ada doa, waktu nak basuh muka ada doa, waktu nak sapu tangan ada doa, waktu ni ada doa. Yang tu tak ada. Bila kita tengok riwayat dalam hadis Nabi, tak ada. Tak ada Nabi ajar setiap anggota ada doa khusus, tak ada. Yang ada baca bismillah sebelum daripada ambil wudu, kemudian ditutup dengan doa tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Baik. Jadi itulah dia sebahagian daripada sunnah yang boleh kita amalkan sewaktu kita berwudu. Kalau dulu tak tahu, bila dah tahu amalkan. Kalau dulu dah tahu lupa nak buat, ingatkan diri sendiri. Jangan kita biarkan ilmu ni lalu je kat kita tanpa kita rasa kita nak buat dia. Sebab sesungguhnya ini termasuk dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat utama. Yang sangat-sangat utama. Dan kalau boleh kita ajarkan pula kepada orang-orang lain. Anak beranak kita cek anggota wuduk dia. Kat sekolah biasa kita cikgu-cikgu kita tengok anak murid kita. Kat sekolah kita tengok anak murid, tu tengok tu. Anak kita pun kadang-kadang basuh kaki tak kena belakang. Tu kena tak kena. Kalau cek orang dewasa boleh jadi lagu tu juga sebenarnya. Cuma kita tak cek je. Segan lah pula kalau nak cek. Kalau kita tegur pula ustaz duk cokor tapi ambil wuduk dah. Tak betul tu. Nayo. Kita pun tak naklah siapa jadi lagu tu. Cuma kalau boleh semok anggota wuduk kita. Jumpa dengan seorang-seorang hak kita kata ambil wuduk seperti wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dia ambil wuduk. Macam ni dia ambil wuduk. Lepas tu kita cek pula, ustaz boleh tak cek wuduk saya ni betul ke tak? Orang tu pun tengok, betul ke macam ni. Seperti kisah Hasan dan Husain. Waktu dia nak tegur orang ambil wuduk, dia budak, dia nak tegur pak cik ni ambil wuduk tak betul ni. Dia pun pergi kat pak cik tu, dia kata, pak cik, saya dengan dia ni, saya tak tahu dia lebih cantik ke ambil wuduk, saya lebih cantik ambil wuduk. Dia kata dia ambil wuduk paling betul. Saya kata saya lah ambil wuduk paling betul. Boleh tak pak cik tolong tengok cara wuduk kami dan bagi tahu kepada kami siapa yang paling betul anggota wuduk dia, cara ambil wuduk dia. Pak cik tu pun tengok, budak ni boleh lah. Dia kata boleh lah. Dia pun tengok jadi rupa-rupanya anak kecil yang begitu sempurna ambil. Pak cik tu kata dua-dua orang ni bukan nak suruh aku tengok, dia nak suruh aku tengok cara ambil wuduk hak betul ni. Rupa-rupanya aku ambil wuduk hak tak betul. Jadi hikmah dalam kita menegur tu. Jadi gitulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sunnah yang ringkas ni tapi besar implikasi dia dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita pakak-pakak boleh amalkan insya-Allah. Sekadar dulu untuk malam ni apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang yang salah dari kekurangan saya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.